PM sifatkan perjanjian jual beli air dengan Singapura sangat tidak adil. Polis rampas dadah bernilai 2.14 juta ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis merampas pelbagai jenis dadah bernilai 2.14 juta ringgit melalui 4 serbuan di lokasi berasingan di sekitar Lembah Kelang pada 16 hingga 17 Januari lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Salih berkata, dalam serbuan itu 4 ahli sindiket warga tempatan berusia 26 hingga 33 tahun ditahan. Jadi kita tengok daripada keempat tangkapan ini, mereka juga ada memiliki ataupun mempunyai rekod dadah di bawah Seksyen 39B dan juga Seksyen 15.2 sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan saringan awal ke atas keempat tangkapan ini adalah negatif. Tambahnya, antara yang dirampas ialah 19.6 kilogram bahan asas memproses heroin, 11.6 heroin, 1.5 kilogram syabu, 4,250 pil Aramin 5 dan 3,380 pil ekstasi yang dipercayai diseludup dari negara jiran untuk pasaran tempatan. Pihak polis turut menyita 3 buah kenderaan dan sebuah motosikal milik suspek dianggarkan bernilai RM130,000. Kesemua yang ditahan direman selama 7 hari bermula 18 Januari bagi siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Takut ditahan kerana memiliki dadah, seorang pemandu lori bertindak nekat menghimpit dan merempuh kereta polis sebelum melarikan diri dengan memecut laju lori dipandunya. Kejadian berlaku jam 12.30 tengah malam tadi di Jalan Lunas, Kulim, Kedah selepas 2 anggota polis dari Balai Polis Lunas mengesan suspek dalam keadaan mencurigakan. Sebaik melalui Jalan Lunas, polis yang berasa curiga dengan seorang lelaki berusia 45 tahun itu yang memandu lori sebelum mengarahkan dia memberhentikan kenderaannya. Bagaimanapun, suspek memecut menuju ke Kubang Semang sebelum berpatah balik ke Jalan Sungai Lembu. Dalam usahanya meloloskan diri, suspek telah beberapa kali menghimpit dan cuba merempuh kenderaan polis. Melihatkan keadaan suspek yang agresif, polis kemudiannya meminta bantuan unit MPV, Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim. Sekatan dibuat di Jalan Taman Macang, Manis Lunas dan suspek dapat ditahan. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Muhammad Nasir Jaafar berkata pemeriksaan polis menemui sebilah parang panjang di tempat duduk penumpang. Polis turut menemui 1 paket lut sinar berisi dadah jenis syabu dengan anggaran berat 0.43 gram di dalam poket seluar suspek. Cukai jalan lori dan lesen memandu suspek juga telah tamat tempoh. Suspek kemudiannya dibawa ke IPD Kulim untuk siasatan lanjut. Saringan awal air kencing turut mendapati suspek positif dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya dan Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 8 individu cedera apabila bas dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Kemalangan berlaku di Batu Empat, Bandar Indah Jaya di Sandakan Sabah kira-kira jam 5.20 pagi tadi. Menurut Ketua Zon 6 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, Andre Andrew, akibat kemalangan itu, semua mangsa dalam bas mini berkenaan tersepit. Bas mini berkenaan dilaporkan dalam perjalanan dari Batu Tujuh ke arah Bandar Sandakan sebelum tiba-tiba bertembung dengan pacuan 4 roda jenis Isuzu D-Max. Mangsa yang tersepit dalam kenderaan dikeluarkan oleh sekumpulan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan. Bagaimanapun, identiti dan butiran lanjut mangsa belum diterima. Semua mangsa yang cedera dikejarkan ke Hospital Duchess of Kent Sandakan untuk rawatan lanjut. Disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i.
Kerajaan Negeri Selangor dengan kerjasama pemaju perumahan di negeri berkenaan akan mengadakan satu pameran hartanah bagi menawarkan jualan rumah mewah bernilai RM400,000 ke atas dengan diskaun tertentu. Lebih 24,000 unit rumah mewah tersadai di Selangor yang sebenarnya memberi mesej kepada pemaju agar membina lebih banyak rumah mampu milik bernilai RM1 juta ke bawah. Menurut Esko Perumahan dan Kehidupan Bandar Negeri, Haniza Muhammad Talha, rumah bernilai RM250,000 ke bawah sebenarnya mempunyai permintaan yang sangat tinggi dan kerajaan negeri mensasarkan 30,000 unit dibina untuk tempoh 3 tahun akan datang. Perkara itu menjadi dasar kerajaan negeri yang akan mengetatkan syarat kepada pemaju melalui satu jawatankuasa teknikal dan induk program Rumah Selangorku. Setakat ini, rumah-rumah Selangorku iaitu rumah mampu milik negeri Selangor belum ada lagi lah yang overhang, tidak ada yang tak terjual, ya. Semua maknanya dalam proses kita memberikan senarai nama lah kepada pemaju-pemaju untuk diproseskan, ya, pemilikannya. Sebelum ini beberapa pihak termasuk Persatuan Pembeli Rumah Kebangsaan menggesa kerajaan melihat perkara itu dengan serius. Jumlah 30,151 unit rumah direkodkan gagal dijual pada suku ketiga tahun lalu. Dewan Ekonomi Usahawan Malaysia kesal dengan tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab yang sengaja memperlekeh produk keluaran tempatan oleh usahawan Bumiputra. Menurut Yang di-Pertuanya, Datuk Seri Khairul Kuzaini Zamsani, tindakan itu jelas satu provokasi bagi mencetuskan kebimbangan dalam kalangan pembeli agar tidak membeli produk yang dihasilkan. Kes terbaru yang sengaja ditularkan membabitkan isu penghilangan minyak masak oleh sebuah syarikat Bumiputra yang mempunyai kilang di Melaka, Sungai Petani Kedah dan di Selangor. NGO ini kesal dengan tindakan tersebut dan mahu tindakan sewajarnya oleh pihak berkuasa bagi memastikan produk keluaran Bumiputra tidak diperlekeh dan dipandang rendah. Minyak masak ini memang diproses dan dikilangkan secara terus di kilang mereka di Melaka Al-Harb Melimau yang saya dipahamkan. Jadi di sini saya ingin menegaskan kepada semua masyarakat di luar sana, tolong hentikan isu perkauman. Jangan kita masukkan isu perkauman ini, jangan kita kaitkan isu perkauman ini dengan usahawan-usahawan Bumiputra kita. Hakikatnya, dakwa mereka, produk minyak masak ini mendapat sambutan di pasaran dan tindakan mengaitkan isu penghilangan dan pembungkusan jelas menjejaskan jualan dan boleh menimbulkan keraguan. Satu WhatsApp dan juga WhatsApp ini telah pun diviralkan ke seluruh grup-grup WhatsApp yang lain yang mana dikatakan pemilik minyak masak lesung ini dipunyai oleh 5 orang Cina, ya, dan juga 2 orang pemegang saham juga Cina. Tapi saya sebagai pemilik yang sah, hari ini saya menafikan sekeras-kerasnya bahawa pemiliknya adalah saya dan isteri saya saja. Dan juga untuk makluman, anak syarikat kami Lesung Food Industry Serian Berhad, pemiliknya adalah Ustaz Haslin Bollywood. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata isu harga jual beli air kepada Singapura sangat tidak adil dan perlu diselesaikan. Malaysia menjual air mentah kepada Singapura dengan harga 3 sen bagi setiap 1,000 gelen. Namun Malaysia membeli semula air yang dirawat pada harga 50 sen setiap 1,000 gelen. Tun Dr. Mahathir yang merupakan pemimpin Malaysia pertama berucap di kesatuan berprestij Oxford Union di United Kingdom semalam membangkitkan perkara itu. Butirannya bersama Haliza Hashim di Oxford, England. Ketibaan Tun Dr. Mahathir disambut oleh Presiden Oxford Union, Daniel Wilkinson, dan dibawa melawat fasiliti persatuan. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman, Timbalan Menteri Luar Datuk Marzuki Yahya, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob dan Speaker Dewan Rakyat Datuk Muhammad Arif Muhammad Yusof. Bertemakan demokrasi serta menyentuh pucuk kepimpinan beliau di dalam negara serta hubungan dengan negara luar, pelbagai isu dibangkitkan di Dewan ini. Isu penjualan dan pembelian air dengan Singapura antara soalan yang diajukan kepada Perdana Menteri di sesi dialog lebih sejam di Oxford Union semalam. I don't like to say this openly. I like to talk to the leaders. But since you asked the question, this is grossly unfair to pay 3 cents, 3 Malaysian cents
which is equivalent to half a US cent, with the US cents. But when we ask to negotiate the price, because they can sell to us at a higher price also, but we want to negotiate the price that is much more reasonable. Paying 3 cents for 1,000 gallons is absurd. In 1926, when the figure was mentioned, it was okay at that time, but it's not okay now. We are different countries. We have to get back our money. For years, Singapore has benefited. Tun Dr. Mahathir berkata perjanjian air 1962 perlu dirundingkan semula bagi menyelesaikan isu ini kerana Singapura telah bertahun-tahun meraih manfaat. Presiden Oxford Union turut bertanya Perdana Menteri mengenai larangan penyertaan atlet Israel dalam acara sukan antarabangsa yang dianjurkan Malaysia dan mempersoalkan adakah keputusan itu dibuat atas sikap anti-Semitisme. Tun Dr. Mahathir menegaskan kebebasan bersuara bermakna beliau juga boleh bebas dan teguh dengan pendiriannya terhadap kaum Yahudi. In Malaysia, we have had no diplomatic relation with Israel at all. And we feel that they were doing a lot of wrong things, but getting away with it because nobody dares to say anything against them. Well, I can understand this. We talk about freedom of speech, and yet you cannot say anything against Israel, against the Jews. Why is that so? If we are free to say what we like, we can say that they are something that will be regarded as anti-Semitic. It is my right to tell them also that they have been doing a lot of wrong things. Oxford Union mempunyai tradisi menganjurkan debat dan ucapan sejak 1823. Ia wujud secara bebas dari universiti dan memiliki reputasi mengundang tetamu dan penceramah antarabangsa. Terdahulu di London, Tun Dr. Mahathir mengadakan perjumpaan dengan Setiausaha Agung Commonwealth Baroness Patricia Scotland. Antara topik yang dibincangkan termasuk perdagangan dan pelaburan antara negara Commonwealth serta aspek pemerintahan yang baik. Halisa Hashim, Oxford. 9 remaja lelaki diberkas dalam beberapa operasi di 3 laluan utama di ibu negara malam tadi kerana merempit. Tindakan samsing jalanan itu bukan sahaja membahayakan diri mereka, malah boleh mendatangkan mudarat kepada pengguna jalan raya yang lain. Operasi digerakkan unit penguatkuasa dan risikan Jabatan Siasatan Penguatkuasa Trafik Kuala Lumpur diketuai ACP Zulkifli Yahya. Bermula dengan ops motosikal di Jalan Genting Klang dari jam 11 malam hingga 1 pagi. 3 ditahan kerana tiada lesen, guna nombor pendaftaran palsu dan menunggang motosikal curi. 217 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Operasi diteruskan melalui ops samsing jalanan di Lebuh Raya Duke dan Dataran Merdeka. 6 remaja berusia 14 hingga 19 tahun diberkas ketika mereka melakukan pelbagai aksi berbahaya di jalanan. Polis turut menggerakkan ops mabuk di Lebuh Raya Sprint, Jalan Puchong, Kuchai Lama dan Jalan Sri Petaling. 9 pemandu kereta yang sedang memandu dalam pengaruh alkohol ditahan. Kesemua individu yang ditahan dibawa ke Balai Polis Trafik Kuala Lumpur. Tiga pusat hiburan dan sebuah spa di sekitar ibu negara digempur awal pagi tadi. Operasi dijalankan hasil maklumat dan risikan kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen dan menggaji pekerja warga asing tanpa permit yang sah. Operasi yang bermula jam 1 pagi tadi diketuai Pengarah Penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Azman Mahmud. Operasi dijalankan secara bersepadu dengan disertai beberapa agensi kerajaan lain. Antaranya Jabatan Immigration, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Kastam PDRM dan Jabatan Agama Islam Wilayah Kuala Lumpur. Dalam serbuan itu, 2 buah pusat hiburan di Jalan Ampang dan Jalan Bukit Bintang disita kerana beroperasi tanpa lesen. Pihak DBKL turut menyita peralatan muzik serta sistem audio di premis berkenaan.
Manakala Jabatan Agama Islam menahan 4 individu beragama Islam kerana meminum minuman memabukkan. Selain itu, Jabatan Immigration Kuala Lumpur turut menjalankan pemeriksaan terhadap 214 individu. Hasilnya 30 lelaki dan wanita warga China, Vietnam, Indonesia dan Bangladesh ditahan kerana didapati melanggar syarat immigration. Kesemua yang ditangkap dibawa ke Ibu Pejabat Immigration Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Kita beralih ke laporan sukan. Persatuan Kanu Malaysia MASKA mengecam tindakan Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Nazifuddin Najib yang meminta kerajaan menimbang semula larangan atlet Israel menyertai kejohanan renang para dunia yang dijadualkan di Kuching, Sarawak pada Julai ini. Presiden MASKA Datuk Seri Megat D. Syahriman Zaharuddin berkata Datuk Nazifuddin seharusnya lebih peka dengan sensitiviti hubungan luar dan diplomatik negara memandangkan Malaysia tidak pernah mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Menerusi satu kenyataan media, Datuk Seri Megat berkata, ini bukan kali pertama Malaysia melarang kedatangan wakil dari Israel. Sebelum ini, Malaysia pernah melarang penyertaan pemain bola sepak Chelsea yang berasal dari Israel, Yossi Benayoun, dalam perlawanan persahabatan. Tambah Presiden MASKA itu sebagai anggota gabungan Majlis Paralimpik Malaysia, MASKA menyokong sepenuhnya komitmen kerajaan yang tidak membenarkan mana-mana atlet Israel masuk ke Malaysia atas apa juga sebab. Di samping, Malaysia juga tidak akan menganjurkan sebarang acara yang mempunyai perwakilan atau penyertaan dari Israel. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini menegaskan kerajaan tidak akan membenarkan penyertaan atlet Israel pada kejohanan renang para dunia 2019 yang dijadualkan akan berlangsung di Kuching, Sarawak dari 29 Julai hingga 4 Ogos ini. Terus ikuti perkembangan berita terkini Buletin TV3 di platform media sosial kami. Mengakhiri Buletin 1.30 hari ini, saksikan aksi mendebarkan peluncur salji dari Amerika Syarikat dan Norway pada kejohanan dunia slopestyle di Lake Switzerland. Teruskan menonton rancangan menarik di TV3. Selamat berhujung minggu. Salam hormat dan Assalamualaikum.